Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar-pelajar tahun 4 kelas sirah hari ini kita menyambung pelajaran kita buku teks muka surat 70. Okey, muka surat 70. Sebelum ni pada kelas yang lalu kita dah pun belajar muka surat 68, yang mana dia menerangkan tentang asas persaudaraan dan perpaduan umat. Macam mana Rasulullah nak mewujudkan semangat perpaduan antara muhajirin, orang Islam yang berhijrah, dan ansar, orang Islam yang ada di Madinah, dengan cara Rasulullah mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansar. Sehingga kan semangat orang ansar ni nak membantu orang muhajirin tu lebih semangat untuk membantu mereka berbanding semangatnya mereka nak membantu sesama ansar. Macam yang kita dah belajar sebelum ni, kesanggupan diorang untuk membantu orang muhajirin lebih kuat daripada semangat mereka nak membantu orang yang mempunyai pertalian darah dengan mereka. Antara sebabkan didikan ajaran Islam yang Rasulullah ajar kepada umat Islam, kepada orang Islam, tak kira muhajirin ataupun ansar, iaitu menggalakkan untuk membantu sesama saudara se-Islam, tak kira dia ada pertalian darah ataupun tidak. Dan asas utama mewujudkan perpaduan adalah dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Ini yang kita dah belajar pada kelas yang lalu. So hari ini kita sambung muka surat 70, unit 2, cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Macam mana cara Rasulullah mewujudkan persaudaraan dan perpaduan tu? Perhati dan faham. Ini gambar contoh aktiviti yang dilakukan dekat Malaysia lah zaman sekarang untuk mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Jadi sebelum wujud COVID, sebelum semua orang kena jaga jarak, tak boleh rapat-rapat, dulu banyak dilakukan aktiviti masyarakat. Apa maksud aktiviti masyarakat? Aktiviti yang dilakukan secara bersama-sama. Bukan awak seorang, bukan keluarga awak seorang, tapi keluarga awak, keluarga jiran, keluarga satu kawasan tu lah. Kalau awak duduk dekat rumah teres satu kawasan tu, semua penduduk dekat situ bersama-sama melakukan satu aktiviti. Itu dinamakan aktiviti masyarakat. Antara salah satu contoh adalah gotong royong, membersihkan kawasan sekitar. Okey, muka surat 71, baca dan fahami. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan muhajirin dan golongan ansar. Ingat lagi tak apa tu golongan muhajirin? Orang Islam yang berhijrah. Apa tu golongan ansar? Orang Islam yang menolong orang muhajirin. Orang-orang ansar kat sini, orang-orang ansar telah memberikan bantuan. Orang-orang ansar telah memberikan bantuan kepada golongan muhajirin dalam bentuk kewangan, pakaian dan tanah untuk bercocok tanam. Okey, jadi orang ansar dia bantu orang yang muhajirin, orang Islam yang berhijrah ni. Kita dah belajar sebelum ni, orang muhajirin mereka berhijrah ke Madinah tanpa membawa sebarang harta. Kenapa? Sebab kebanyakan para sahabat masa dia orang nak berhijrah, mereka dihalang oleh kaum Quraisy yang berada di Mekah. Kata orang kaum Quraisy, kalau dekat orang Islam, kalau diorang nak berhijrah, diorang kena tinggalkan harta benda mereka. Sebab harta tersebut diorang dapat masa diorang duduk kat Mekah, jadi diorang tak bagi bawa keluar.
Lalu demi kesanggupan untuk berhijrah kerana Allah, mereka memilih untuk dekatkan diri dengan Allah berbanding sayangkan harta mereka. Jadi mereka sanggup berhijrah sehelai sepinggang, tidak membawa sebarang harta, berbanding cancel hijrah sebab tak nak tinggalkan harta. Diorang sanggup berhijrah. Jadi bila hijrah tak bawa apa-apa, tak ada harta, jadi orang Islam di Madinah, Ansar tersebut memberikan bantuan. Bantuan apa? Kewangan, duit, pakaian dan tanah untuk bercocok tanam. Okey. Perenggan seterusnya. Ni antara contoh Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar dekat perenggan kedua ni. Kita baca, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf, nama orang Muhajirin, dengan Sa'ad bin Rabi', orang Ansar. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf rumah, kebun dan isteri. Maksudnya apa? Maksudnya Ansar ni, orang Ansar, Sa'ad bin Rabi' ni, dia membantu Abdul Rahman bin Auf yang waktu tu dia berhijrah, tak ada harta. Dia tawarkan rumah, kebun dan perempuan untuk Abdul Rahman bin Auf ni kahwin. Tu maksudnya menawarkan isteri tu. Maksudnya dia beri peluang untuk Abdul Rahman berkahwin dengan perempuan. Okey. Tetapi beliau ni siapa? Abdul Rahman bin Auf hanya meminta ditunjukkan pasar dan memulakan perniagaan sehingga berjaya menandingi peniaga-peniaga Yahudi. Dekat kisah ni ada beberapa pengajaran yang kita dapat ambil iktibar. Yang pertama, kita kena mempunyai perasaan untuk membantu sesama kita, sesama manusia, sesama Islam, sesama adik-beradik dan sebagainya, menurut kemampuan kita lah. Jadi macam mana Sa'ad bin Rabi' ni, dia sanggup membantu Abdul Rahman bin Auf. Dia bagi offer, tawaran nak bantu Abdul Rahman bin Auf, nak bagi rumah, nak bagi kebun, nak bagi perempuan untuk Abdul Rahman kahwin ni. Itu satu pengajaran yang pertama, kesungguhan untuk membantu. Pengajaran yang kedua, kita seeloknya jadi macam Abdul Rahman bin Auf juga. Bila orang bantu kita, kita terima bantuan dia, betul, itu pertama. Tapi yang kedua, kita jangan ambil kesempatan. Kalau boleh apa, kita cuba sedaya upaya untuk tidak menyusahkan orang yang membantu kita. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni, dia tidak menerima tawaran rumah, kebun atau isteri, tapi nak minta Sa'ad bin Rabi' tu menunjukkan kat mana pasar. Sebab Abdul Rahman bin Auf ni, dia seorang yang genius, seorang yang bijak dalam perniagaan. Jadi bila dia tahu dekat mana pasar, dia start berniaga. Daripada situ dia dapat income lah, dia dapat harta, dia dapat duit lah, sehingga dia berjaya menandingi peniaga-peniaga Yahudi. Kenapa Yahudi? Kalau awak ingat balik, kita belajar sebelum ni perkembangan ekonomi. Ekonomi sebelum kedatangan Islam dikuasai oleh Yahudi. Sebab orang Yahudi ni, dia berniaga dengan cara menipu dalam timbangan dan juga mengamalkan riba. Tetapi Abdul Rahman bin Auf membuktikan dia dapat jadi seorang yang lebih kaya, lebih berjaya daripada Yahudi tanpa mengamalkan penipuan dan tanpa mengamalkan riba. Okey. Perenggan terakhir. Rasulullah SAW juga menggalakkan orang-orang Muhajirin mengusahakan tanah milik orang-orang Ansar. Apa maksud kat sini? Rasulullah menggalakkan orang Muhajirin, orang Islam yang berhijrah yang tak ada harta tu, untuk mengusahakan tanah-tanah milik orang Ansar.
Maksudnya Rasulullah menggalakkan orang Muhajirin untuk bekerja dekat kebun-kebun orang Ansar. Maksudnya berusahalah. Jangan jadi seorang yang meminta-minta, tapi kena jadi seorang yang berusaha untuk mendapatkan duit lah. Nak hidup kan, hidup kena ada duit. So nak duit kenalah bekerja. Okey. Habis. Satu muka surat je. Alright. Aktiviti. Murid menyenaraikan cara perpaduan Muhajirin dan Ansar. Macam mana cara perpaduan Muhajirin dan Ansar ni? Ingat lagi tak macam mana perpaduan dapat dipupuk? Yang pertama, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Lagi, Rasulullah memberi tarbiyah, memberi didikan berkenaan dengan persaudaraan sesama Islam. Lagi apa? Orang Muhajirin dan Ansar melakukan aktiviti kemasyarakatan di masjid. Okey, itu antara cara perpaduan Muhajirin dan Ansar. Mereka bantu orang Ansar tawarkan bantuan, orang Muhajirin pula dia bantu orang Ansar balik. Dia usahakan dia jadi pekerja dekat kebun-kebun orang Ansar. Okey, murid menceritakan secara ringkas Abdul Rahman bin Auf. Daripada kisah tadi, apa yang awak dapat simpulkan tentang Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang sahabat Nabi. Dia seorang yang dikenali, seorang yang kaya lah. Masa dia duduk dekat Mekah pun dia seorang yang banyak harta. Dan dia seorang yang mahir dalam perniagaan. Apa lagi yang boleh kita dapat tentang Abdul Rahman bin Auf? Dia seorang yang tidak mengambil kesempatan. Sa'ad bin Rabi' nak bantu dia, tapi dia meminta bantuan yang lebih memudahkan orang yang membantunya. Dia tidak menyusahkan Sa'ad bin Rabi'. Dia cuma minta tunjukkan dekat mana pasar. Kemudian Abdul Rahman bin Auf berniaga kat situ sehingga dia lebih berjaya daripada Yahudi. Tahukah anda, orang Islam yang sebenarnya ialah seorang yang menjaga lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang lain. Faham tak apa maksud ni? Macam mana awak nak sakit ke orang dengan lidah? Jilat-jilat ke? Tidak. Maksud menjaga lidah tu tidak menyakiti orang lain tu maksudnya jangan ejek-ejek kawan, jangan mengumpat kawan. Lidah ni maksudnya percakapan. Apa yang kita cakap tu kadang-kadang mungkin boleh menyakitkan hati orang lain. Jadi kalau boleh kita elakkan sengaja menyakitkan hati orang lain. Kalau tak sengaja dan kita dapat tahu, kita minta maaf lah. Tapi perbuatan yang sengaja menyakitkan orang lain itu yang utama untuk kita jauhi. Menjaga lidahnya dan tangannya. Apa maksud tangan? Tangan ni dia kiasan. Tangan ni maksudnya kalau awak mampu melakukan sesuatu, janganlah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Contoh, kalau nanti awak dah besar, awak ada kereta, awak parking kereta sengit-bengit, menyusahkan orang lain nak parking kereta. Contoh. Apa lagi saya boleh bagi contoh untuk awak? Blank pula macam tu. Blank pula waktu ni. Okey lah, tak apa. Okey, boleh faham. Maksudnya jaga lidah, maksudnya jangan menggunakan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Dan jaga tangan, maksudnya jangan melakukan perkara yang menyakitkan orang lain. Ataupun suatu hari nanti kalau awak bekerja jadi seorang yang mempunyai kuasa untuk kuasa untuk menjadikan suatu peraturan. Contoh apa-apa kan, awak jadi bos, tu maksud kuasa tu. Contoh awak bos ke apa ke, jangan menyakitkan orang bawahan. Itu pun boleh jugalah. Amalkan sentiasa tolong menolong sesama kawan. Alright, itu sahaja kelas untuk hari ini. Seterusnya saya nak awak buat buku aktiviti muka surat 34.
Kalau awak tahu macam mana nak buat, boleh terus buat sendiri. Kalau tak tahu, boleh tonton video latihan. Nanti saya letak dekat description bawah. Alright, Assalamualaikum.